Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita sambung PDPR kita kepada bab 12 iaitu sumber air. So, kita tengok apa yang terkandung dalam bab ini. Okey, jenis-jenis sumber air. Okey, so kalau tengok dekat sini, air permukaan. Okey. Dari permukaan daratan. Okey, contoh kalau hujan turun macam cakap sini, proses hidrologi, intersepsi dan infiltrasi. Nanti kita tengok apa maksud dia. Okey. So, yang ni ialah antara sungai dan tasik yang membekalkan sumber air. Okey, memanglah. Okey. Sungai dan tasik. Ni antara sungai-sungai yang terdapat di Malaysia. Tasik pun sama. So, yang ni lah maksud intersepsi dan infiltrasi tadi. Kalau intersepsi, proses air hujan yang jatuh di permukaan daratan tapi tidak menyerap ke dalam tanah. Itu intersepsi. Kalau infiltrasi, proses air di permukaan daratan yang menyerap ke dalam tanah. So, ada dua. So, kalau hujan, air itu bertakung, maksudnya tak menyerap ke dalam, itulah kita panggil intersepsi. Okay, kalau yang menyerap tu, tengok tak ada, so, tu infiltrasi. Okay, seterusnya, air bawah tanah. Okay, ini contoh gambar air bawah tanah. Okey, punca krisis air di Malaysia. Okey, krisis tu ialah masalah. Apa masalah air? Punca dia sebab apa? Selalu tak ada air kan? Ataupun air keruh. Okey, terpaksa tutup selalu. Contoh Rauk selalu tak ada air. Okey, ni antara sebab dia krisis air. Penebangan hutan di kawasan tadahan air. Fenomena cuaca. Contoh kalau hujan lebat kan? Tak ada air biasanya. Sebab keruh, katakan. Okay, sebab fenomena cuaca. Pembuangan sampah, permintaan tinggi dalam sektor perindustrian, pencemaran baja kimia dan racun serangga, dan yang terakhir peningkatan populasi penduduk. Okay, kalau terlalu ramai sampai tak boleh nak menampung, jadi air tak cukup. Itu disebabkan oleh peningkatan populasi penduduk. Okay, itu antara krisis ataupun punca krisis air di Malaysia. Ini contoh. Penebangan hutan di kawasan tadahan. Okey, bila tebang hutan, air jadi kotor. Bila kotor, kuranglah nak salur dekat kawasan perumahan tu, jadi tak boleh nak ni ya, sebabnya air dah kotor. Seterusnya fenomena cuaca macam cikgu cakap tadi. Okey, mungkin musim kemarau boleh jadi, kalau hujan lebat pun boleh jadi. Okey. Buangan sampah. Kalau sampah kotor, sungai habis tercemar, jadi air macam mana nak dapat kan? Sebenarnya permintaan tinggi sektor perindustrian. Okay, banyak guna sektor industri. Tak kisah industri apa sampai bekalan air tak cukup. Penggunaan baja kimia dan racun serangga dalam pertanian. Itu menyebabkan air juga menjadi tercemar. Seterusnya peningkatan populasi penduduk. Macam cikgu cakap tadi, bila terlalu ramai penduduk, so tak boleh nak tampung kuantiti air yang ada. Okay, kesan krisis air. Apa berlaku kalau selalu berlaku masalah air? Kekurangan bekalan air bersih. Memang tak ada lah. Sebab itulah kadang kena catu. Kalau macam lori air kan, hantar. So, setiap orang boleh dapat contohnya berapa baldi je. Tu contoh kena catu lah tu. Sebenarnya kesan ke atas tanah. Nampak ni. Sebab air dah tak ada, lama-lama boleh merekah kontang, kering kontang. Tanah jadi tandus. Okay, kepupusan flora dan fauna. Kalau krisis air tadi, mungkinlah air tercemar disebabkan oleh baja kimia ataupun apa-apalah. Okay, yang disebabkan oleh air tercemar. Habis mati semua ikan. Okay, selain pada tu boleh kemudaratan kepada manusia. So, kalau air bersih tak ada,
Jadi orang tak boleh nak minum air, terpaksa minum air kotor, jadi kita akan berpenyakit. Okey. Mudarat kalau tak ada air, tak cukup air. Okey, langkah mengurangkan kesan krisis air, apa perlu buat? Okey, pemeliharaan dan pemulihan kawasan tadah hujan. Bila ada hutan, jadi air bersih tu memang akan ada lah, sebab hutan tu menyerap air. Jadi bila menyerap air, contoh air hujan, so dalam masa yang sama akan adalah bekalan air bersih ataupun kawasan tadahan hujan. Seterusnya, penguatkuasaan undang-undang. Siapa yang buang sampah merata-rata dalam sungai itu semua, kita denda dia atau penjara. Jadi boleh mengatasi masalah air. Perawatan air kumbahan. Okey, jadi yang loji-loji kumbahan tu diproses jadi air balik. Okey, air bersih lah. Meneroka air bawah tanah dan kempen kesedaran terhadap alam sekitar. Kena bagi pendidikan supaya orang tak cemarkan sungai, tasik, semua tu lah. Okey, ni ada penjelasan setiap satu. Cikgu dah terangkan dah tadi. So, sama je lah, boleh baca. Okey, kempen kesedaran. Okey, jadi itu sahaja dalam tajuk ni. Memang senang lah sebab tajuk berkenaan dengan air. Awak pun selalu alami krisis air kat rumah. Kadang-kadang tak ada air. Jadi inilah yang berlaku. Fenomena inilah yang awak perlu tahu kenapa air selalu tak ada. Okey. Jadi sekian saja untuk hari ini. Macam biasa, tulis tajuk sumber air bab 12. Lepas tu salin nota ni macam biasa. Okey. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Sebarang persoalan boleh WhatsApp cikgu secara personal ataupun dalam grup. Okay, jadi itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.